Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani yang dah pun ada di konti IKIM FM. Kita ingin mengalung-alungkan kehadiran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat kita Ustaz. Alhamdulillah. Jumpa lagi kita minggu ni. Alhamdulillah. Baik Siti. Untuk kali ini kita cerita tajuk apa ni? Bila sebut kaya, semua orang nak kaya Ustaz ya. Tapi kaya yang bagaimana sebenarnya yang menguntungkan kita dunia dan akhirat. Jadi untuk itu tajuk kita nak bercakap tentang jutawan dunia untuk akhirat. Dan yang kita masukkan siapa lagi kalau bukan Ustaz yang akan sebutkan satu tu. Silakan Ustaz. Baik Ustaz, mukadimahnya silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Terima kasih pada Double S, Siti dan juga Syafiq. Saya. Mudah-mudahan dapat rahmat, keberkatan dan kasih sayang kepada Allah. Amin insyaallah. Seluruh pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekali lagi kita ke udara dan pada petang ini kita bicara berkenaan dengan jutawan dunia untuk akhirat. Sahabat yang kita maksudkan itu ialah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Jadi kita minta sahabat-sahabat pendengar dan juga Syafiq dan Siti dikonti ya. Siap-siapkan kalkulator, kita nak kira Kira ni lebih kurang apa yang maklumat yang kita ada berkenaan dengan harta Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Abdul Rahman bin Auf merupakan salah seorang daripada 8 orang yang terawal memeluk Islam. Beliau juga merupakan salah seorang daripada 10 orang yang telah dijanjikan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga merupakan salah seorang daripada 6 orang ahli syura yang dilantik oleh Sayyidina Umar Al-Khattab untuk menentukan khalifah sesudah beliau. Beliau juga merupakan salah seorang daripada sahabat yang telah diberikan kemampuan berfatwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih pun hidup. Ya, beliau sudah pun menjadi pembimbing dan juga orang yang berfatwa di kalangan para sahabat. Namanya di zaman jahiliyah ialah Abdu Amrin. Kemudian sesudah beliau memeluk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan panggilan Abdul Rahman. Abdul Rahman bin Auf memeluk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwahnya dan penyebaran Islamnya di dalam rumah Arqam bin Abil Arqam. Bahkan beliau merupakan orang yang memeluk Islam selepas Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, selepas 2 hari Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam, dan beliau merupakan orang yang didakwah oleh Abu Bakar untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Abdul Rahman hidup di zaman awal Islam sebagaimana menerima nasib sebagaimana orang-orang lain ya yang terawal memeluk Islam, di mana mereka itu terpaksa menahan berbagai-bagai dugaan dan cabaran serta tentangan daripada kaum keluarga dan juga masyarakat setempat. Namun mereka tetap sabar, tetap tabah dan tetap membenarkan risalah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdul Rahman juga merupakan ya orang yang terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan agamanya, terpaksa berhijrah ke Habsyah buat beberapa ketika. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada para sahabat untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, maka Abdul Rahman bin Auf tergolong daripada mereka yang terawal turut menyahut seruan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar, Nabi SAW mempersaudarakan Sayyidina Sa'ad bin Rabi' dengan Abdul Rahman bin Auf. Sa'ad bin Rabi' daripada Ansar, Abdul Rahman bin Auf orang Muhajirin.
Baginda sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka dengan harapan orang-orang Ansar akan memberi bantuan kepada saudara mereka Muhajirin yang datang ke kota Madinah dalam hal keadaan sebatang kara, dalam hal keadaan tidak berharta dan juga tidak berkeluarga. Maka Sayyidina Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu taala anhu bila melihat saudaranya Abdurrahman bin Auf seorang yang miskin, yang tidak ada sesuatu harta, maka beliau pun mengatakan, wahai saudaraku, aku merupakan orang Madinah yang banyak harta. Aku mempunyai 2 kebun. Aku juga mempunyai 2 orang istri. Maka engkau lihatlah pada kebunku yang mana satu yang engkau inginkan. Pilihlah, akan kuberikan kepadamu. Dan lihatlah mana satu daripada istriku yang engkau mahukan, Masya Allah, akan kuceraikan salah seorang daripada mereka untuk kamu. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada saudaranya itu, wahai saudaraku, barakallahu laka fi ahlika wa malik, mudah-mudahan Allah memberkati engkau pada hartamu dan juga ahli keluargamu. Beliau tidak mahu mengambil pemberian ataupun pelawaan daripada Sa'ad bin Rabi', bahkan beliau ingin berdikari menjadi seorang yang berjaya atas hasil usaha sendiri. Tunjukkan kepadaku, wahai saudaraku, di manakah pasar. Maka ditunjukkanlah kepadanya di manakah terletaknya pasar. Maka mulalah Abdurrahman bin Auf berniaga kecil-kecilan, membeli dan menjual, yang akhirnya dia mendapat sedikit keuntungan, dikumpul. Tidak lama sesudah itu cukuplah kewangannya untuk dia membayar mahar mas kawin. Maka beliau pun mengahwini seorang perempuan daripada Ansar. Lalu Abdurrahman ketika mana beliau melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita terbau haruman yang selalu dipakai oleh orang Arab selepas kahwin. Maka Nabi kita pun mengatakan, mahyam ya Abdurrahman, maksudnya tahniah wahai Abdurrahman, awak dah kahwin kah? Sebab Nabi kita tak tahu. Maka kata beliau, saya sudah kahwin ya Rasulullah. Lalu baginda bertanya, apa yang kau berikan sebagai mas kahwin istrimu? Maka katanya, sedikit daripada timbangan emas diberikan kepada istrinya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aulim walau bisyatin, buatlah kenduri kahwin walaupun dengan hanya seekor kambing, mudah-mudahan Allah akan memberkati kamu pada hartamu. Nabi kita doakan agar Allah berkati beliau pada harta beliau. Maka kata Abdurrahman, aku pun melakukan apa yang diperintahkan oleh baginda, mengadakan kenduri walimah dengan sedikit jamuan. Maka sejak didoakan oleh Nabi, moga Allah memberkati kamu pada hartamu, dunia datang kepadaku, kata Abdurrahman, seolah-olah kata beliau, apa juga yang aku angkat pasti di bawahnya ada emas. Masya Allah. Maksudnya keuntungan sentiasa diperolehi. Ketika mana peperangan Badar, Abdurrahman ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga dalam peperangan Uhud, beliau di antara mereka yang tetap tak berganjak di medan tempur saat kecamukan angkatan perang diserang oleh angkatan musyrikin Quraisy, dan beliau di antara mereka yang mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam sehinggalah beliau keluar daripada perang Uhud itu dalam hal keadaan pada tubuhnya ada 20 luka yang sangat dalam, satu-satu daripada lukanya sehingga kan boleh dimasukkan tangan seseorang. Itulah gambaran jihadnya Abdurrahman bin Auf dalam mempertahankan agama Allah dan perjuangannya di medan tempur. Akan tetapi jika kita bicara berkenaan jihadnya pada harta, maka jihad Abdurrahman pada harta ini lebih besar daripada jihadnya di dalam medan peperangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah membeli daripada orang-orang yang beriman nyawa mereka dan juga harta mereka.
Maka Abdurrahman bin Auf ini merupakan contoh suri tauladan kepada kita bagaimana seorang umat yang dibimbing oleh Rasulullah SAW yang menjadi orang yang sanggup mengorbankan nyawa, bahkan mengorbankan seluruh hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jauh mana kita, sejauh mana kehidupan kita, apa kedudukan kita di sisi Allah dan juga manusia, ialah sebanyak mana kita memberi. Jadi itulah yang prinsip dalam kehidupan Abdurrahman bin Auf ini, sejauh mana kita di sisi Allah dan Rasul dan juga di sisi manusia lain, ialah sejauh mana kita sedia untuk memberi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam ingin menggerakkan satu angkatan perang. Ini dah boleh bersedia untuk siapkan kalkulator untuk buat kira-kira. Saya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, bersedekahlah, sesungguhnya aku ingin mengutuskan satu angkatan perang. Abdurrahman segera pulang ke rumahnya, lalu diambil sejumlah wang simpanannya. Maka beliau datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya ada 4.000 dinar. Satu dinar bersamaan dengan 4.25 gram emas. Satu dinar sekarang ni lebih kurang dalam 800 duit kita. Jadi beliau ada 4.000 dinar. Didarabkan dengan 800, Masya Allah. Jadi kata beliau, ya Rasulullah, daripada 4.000 dinar ini saya berikan kepada Allah, pinjamkan kepada Allah 2.000. Dan saya simpan 2.000 untuk modal perniagaan saya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam sekali lagi mengatakan kepada Abdurrahman, dan ini doa-doa yang selalu dibaca oleh amil-amil zakat, barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu fima amsakta. Mudah-mudahan Allah memberkati pada apa yang telah kau berikan, dan mudah-mudahan juga Allah memberkatimu pada harta yang kau simpan. Jadi kita doakan saat orang-orang yang bersedekah ataupun memberi kepada masjid dan sebagainya, kita doakan sedemikian, mudah-mudahan Allah berkati dia bukan sekadar pada harta yang dia keluarkan infak, tapi juga pada harta yang dia simpan. Mudah-mudahan hidup dia juga mewah makmur sebagaimana hidupnya Abdurrahman bin Auf, sebab rezeki yang berkat itulah menyebabkan dia menjadi insan yang hebat di sisi Allah dan juga Rasulnya. Jadi jumlah 2.000 dinar itu lebih kurang 1.6 juta duit kita. 1.6 juta duit kita, Masya Allah, yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf untuk menggerakkan satu angkatan perang. Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam berazam untuk menggerakkan angkatan perang Tabuk, maka baginda sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat berhajat kepada harta sebagaimana berhajatnya baginda kepada angkatan perang. Sesungguhnya angkatan Rom, mereka terlalu ramai dan mereka juga mempunyai persediaan dan kelengkapan yang lengkap. Sedangkan pada tahun tersebut kota Madinah menghadapi situasi kering yang menyebabkan kekurangan bekalan makanan dan juga perniagaan yang agak merosot. Sedangkan perjalanan untuk peperangan Tabuk itu amat jauh, persediaan untuknya amat banyak, bekalan perlu disediakan juga banyak, dan begitulah juga keperluan kepada haiwan-haiwan tunggangan juga begitu banyak. Sehingga kan ada sekumpulan daripada orang-orang yang beriman, mereka datang untuk menyertai baginda sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tersebut. Namun baginda tidak dapat menerima mereka disebabkan mereka tidak mempunyai kenderaan. Akhirnya mereka kembali dalam hal keadaan menangis kerana tidak dapat menyertai angkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebabkan keperluan yang mendesak itu, baginda sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mengharapkan para sahabatnya berinfak pada jalan Allah dan berserah kepada Allah untuk Allah membalas rezeki kepada mereka. Maka mulalah kaum muslim
muslimin itu bersungguh-sungguh mereka menginfakkan harta mereka pada jalan Allah untuk mengembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, maka di antara mereka yang menginfakkan harta itu ialah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Beliau telah menghadiahkan sebanyak 200 auqiyah emas. Satu auqiyah bersamaan 27.96 gram emas. Satu auqiyah 27.96 gram emas. Dan beliau berikan 200 auqiyah. Allah ya, didarabkan dengan 27.96 gram emas. Jadi jumlah dia berapa? 27.9. Masya Allah. Sekejap 20 berapa 20 Ustaz tadi? 20 darab 27. Baik, untuk ni kita rehat dulu, nanti kita kira. Baik. Okey. Kita rehat seketika. Sambil Syafiq nak kira berapa harta untuk anda juga boleh tonton secara langsung menerusi di TV IKIM dan juga di FB Go Live IKIM FM dan TV IKIM. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini. Yang baru je dengarkan kita Syafiq bersama untuk segmen Hayatus Sahabah ketika ini bercakap tentang jutawan di dunia untuk akhirat, iaitu Abdurrahman bin Auf. Silakan Ustaz sambungan ceritanya. Begitulah hal keadaan Abdurrahman bin Auf dalam persiapan peperangan Tabuk saja beliau menyediakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 200 auqiyah emas yang jumlahnya mengikut RM berapa Syafiq? 1 juta. Kalau 200 auqiyah darab dengan 27.9 gram dapat 580 gram. Okey, darab dengan duit kita sekarang 200 ringgit. Jadi nilai dia 1,116,000. Masya-Allah. Itulah jumlah semua hartanya tadi itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni yang kita katakan jutawan dunia tetapi untuk akhirat. Sebab semuanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Melihat Abdurrahman yang memberikan harta sebegitu banyak, Sayyidina Umar protes. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, aku melihat Abdurrahman telah melakukan dosa kerana dia tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk keluarganya. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, apakah kau meninggalkan sedikit harta untuk keluargamu? Maka kata Abdurrahman, ya, saya meninggalkan kepada mereka lebih banyak daripada apa yang telah saya nafkahkan dan apa yang saya beri. Maka Rasulullah SAW bertanya, berapa yang kau tinggalkan? Kata Abdurrahman, saya tinggalkan janji rezeki Allah dan Rasul. Masya Allah. Saya tinggalkan kepada mereka janji rezeki Allah dan Rasul. Maksudnya keimanannya, keyakinannya kepada Allah dan Rasul itulah yang menyebabkan dia orang yang sentiasa memberi sehingga kan tidak rasa takut. Kita kalau ada 1 juta nak bagi rasa menggigil seluruh badan. Tapi bagaimana dengan Sayyidina Abdurrahman? Seluruh daripada hartanya semuanya diberikan kepada Allah dan Rasul. Angkatan Tabuk bergerak menuju ke medannya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan Tabuk tersebut Allah memberikan satu ruang yang sangat menghiburkan Abdurrahman bin Auf, iaitu satu kemuliaan yang tidak dapat diperolehi oleh para sahabat yang lain. Pernah ketika mana dalam perjalanan Tabuk masuknya waktu solat, Rasulullah SAW pada ketika itu tidak ada bersama dengan kumpulan para sahabat. Maka diiqamatkan solat, lalu Abdurrahman bin Auf ditampilkan untuk menjadi imam kepada seluruh angkatan perang Tabuk. Maka ketika mana Abdurrahman di rakaat yang pertama, baginda sallallahu alaihi wasallam muncul dan mengikut salat bersama dengan Abdurrahman bin Auf, yakni Nabi kita menjadi makmum kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini merupakan satu kemuliaan yang tak diperolehi oleh orang lain, kerana Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam dalam salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kumpulan angkatan perang tersebut. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abdurrahman bin Auf lah orang yang
yang menjaga kemaslahatan ummahatul mukminin, seluruh isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebajikan mereka dijaga oleh Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Beliaulah yang keluar bersama mereka ketika mana mereka melaksanakan haji. Beliaulah juga turut bermusafir ke mana sahaja yang mereka inginkan, asalkan dapat dihiburkan hati para ummahatul mukminin. Dan beliaulah juga orang yang mengeluarkan belanja yang banyak untuk keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga nampak kepada kita betapa keluarga Rasulullah sangat akrab dengan Abdul Rahman bin Auf, dan bagaimana kepercayaan ummahatul mukminin kepada Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan demi kebaikan kepadanya, keberkatan demi keberkatan dalam hidupnya, sehingga kan beliau adalah orang yang sangat berbakti kepada seluruh kaum muslimin. Pernah beliau menjual tanahnya dengan jumlah harga 40,000 dinar. Tanahnya dijual dengan harga 40,000 dinar, lebih kurang 32 juta duit kita. Masya Allah. 40,000 dinar ni dalam 32 juta duit kita. Lalu keseluruhannya beliau serahkan, diberikan kepada Bani Zuhrah dan juga kepada fuqara muslimin di kalangan muhajirin, dan juga sebahagiannya diberikan kepada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah ketika mana Abdul Rahman menitipkan bahagian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, maka kata Sayyidah Aisyah, daripada mana harta ini? Lalu dikatakan kepadanya, daripada Abdul Rahman bin Auf. Maka kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan dan mengatakan kepada kami, sesungguhnya yang akan menjaga kalian sesudah kewafatanku adalah orang-orang yang tabah dan sabar, yaitu Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Allah Subhanahu wa taala telah memustajabkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memberikan keberkatan demi keberkatan dalam hidup Abdul Rahman bin Auf pada hartanya. Perniagaannya makin hari makin meningkat keuntungan, sehinggalah angkatan dagangnya berulang alik keluar masuk daripada kota Madinah ke Syam, sehinggalah membawa keuntungan yang besar. Dan beliaulah pedagang yang membawa tepung, bijirin dan semua keperluan orang-orang Madinah daripada luar untuk didagangkan dan diniagakan di Madinah. Pernah berlaku suatu ketika angkatan Abdul Rahman bin Auf kembali ke kota Madinah, yang pada ketika itu syarat dengan muatan barang dagangan di atas 700 ekor unta. Kalau Syafiq nak kira, seekor unta harganya 12,000 duit kita. Jadi 700 ekor unta. Masya Allah. Harta yang penuh di atas 700 ekor unta. Sehinggalah harta itu, barang dagangan itu memenuhi belakang unta, dan juga memerlukan ramai petugas-petugas yang menjaganya. Maka ketika mana angkatan gerombolan itu masuk ke kota Madinah, bergegarlah kota Madinah dengan riuh rendah, orang ramai menyambut ketibaannya. Sehinggalah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah bertanya, keriuhan apakah itu? Maka orang ramai mengatakan, Abdul Rahman bin Auf telah pulang bersama dengan 700 ekor unta yang membawa bijirin, gandum dan juga makanan-makanan untuk kita. Maka kata Sayyidah Aisyah, moga-moga Allah merahmatinya, memberkatinya atas apa yang Allah anugerahkan kepadanya di dunia. Ummul Mukminin Aisyah doakan, mudah-mudahan Allah berkati rezeki Abdul Rahman bin Auf, dan sesungguhnya ganjaran pahala akhirat itu lebih besar untuknya, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebelum unta-unta itu dihentikan,
berita doa Ummul Mukminin ini telah pun sampai kepada Abdul Rahman bin Auf, maka dikatakan kepadanya, beruntunglah awak sebab Ummul Mukminin Aisyah mendoakan keberkatan duniamu dan juga ganjaran pahala untukmu di hari akhirat. Maka segeralah Abdul Rahman bin Auf datang ke rumah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, lalu beliau mengatakan, wahai ibuku, bersaksilah sesungguhnya semua harta dan juga unta-unta yang membawa barang dagangan ini semuanya sekali aku hadiahkan pada jalan Allah. Masya Allah, dengan 700 ekor unta dengan seluruh harta yang ada di atasnya semuanya diinfakkan kepada Baitul Mal. Masya Allah. Kekal doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa memberkati kehidupan Abdul Rahman bin Auf, dan begitulah juga berkat doa-doa orang yang selalu beliau bantu, termasuklah Ummul Mukminin, sehinggalah Allah memberkati kehidupannya sepanjang hayatnya itu. Dia merupakan seorang yang terkaya di kalangan sahabat. Rasa-rasanya kalau kita hitung kira harta Abdul Rahman bin Auf, tidak ada seorang hartawan pun di zaman kita yang dapat menandingi kekayaan beliau. Akan tetapi Abdul Rahman bin Auf tidak pernah dipengaruhi oleh harta yang banyak itu untuk dia melupakan akhirat. Untuk dia meninggalkan sesuatu yang boleh mendatangkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sentiasa menginfakkan hartanya untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Beliau menginfakkan dengan tangan kanan dan kirinya. Beliau menginfakkan dalam hal keadaan senyap-senyap dan juga terang-terangan. Beliau pernah menginfakkan sebanyak 40,000 dinar, dan beliau juga pernah menginfakkan dengan 200 auqiyah. Beliau juga pernah menyediakan angkatan perang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyediakan 500 ekor kuda perang. Masya Allah, yang disediakan dibeli untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang. Dan beliau juga dalam satu peperangan pernah menyediakan 1,500 ekor haiwan tunggangan. Masya Allah, itu sebahagian daripada infaknya Abdul Rahman bin Auf. Ketika mana hampir-hampir wafat Abdul Rahman bin Auf, beliau telah memerdekakan sebanyak 3,000 orang hamba. 3,000 orang hamba, orang Arab. Mereka kira seorang bernilai 100 ekor unta. Jadi kalau 3,000 bermaksud didarabkan dengan 100 ekor unta. Kalau dihitung dengan duit kita dengan 12,000, Masya Allah, 3,000 darab 100 dulu, 300,000 darab pula dengan 12,000. Jadi 3 juta, 3 triliun. 3 triliun. 3 triliun. 6 juta. Allah Akbar. Itu jumlah daripada harta Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ketika mana beliau hampir meninggal dunia, beliau juga berwasiat supaya baki daripada hartanya diberikan kepada ahli Badar, yang pada ketika itu yang menyertai perang Badar jumlahnya tinggal 100 orang sahaja. Setiap orang daripada mereka mendapat 400 dinar. Jadi maksudnya 400 darab dengan 100 darab dengan 800 duit kita. Beliau juga berwasiat kepada Ummahatul Mukminin. Jadi jumlah 400 dinar tadi itu jumlahnya ialah 32 juta. 32 juta jumlahnya. 400 didarab dengan 100 dan didarab dengan 800 duit kita. Beliau juga berwasiat untuk diberikan harta yang banyak kepada Ummahatul Mukminin, sehinggalah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah banyak berdoa dan mengatakan mudah-mudahan Allah memberikan Abdul Rahman bin Auf minuman daripada salsabil, daripada minuman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan sambung kemudiannya. Sedikit lagi kita nak kira pula harta warisan Abdul Rahman bin Auf. Masya-Allah. Itu jumlah infaknya saja untuk Islam dan juga kaum muslimin. Bagaimana pula jumlah
harta yang ditinggalkan untuk ahli keluarganya yang dikatakan dalam jumlah triliun. Allah. Saya pun dah sedia kalkulator ni Siti. Kita kira sebenarnya. Kita rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama dengan kami. Teruskan lagi bicara kita untuk petang ini berkaitan dengan tajuk jutawan dunia untuk akhirat. Silakan Ustaz. Hababuna fillah Abdul Rahman bin Auf yang meninggal dunia dalam hal keadaan Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau kerana beliau sangat-sangat dicemburui oleh orang lain. Hatta kita pada hari ini bagaimana seorang hartawan yang suka memberi dan Allah gandakan kepadanya berlipat-lipat kali ganda, bahkan lebih mengembirakan lagi beliau jenazahnya disolatkan oleh Sayyidina Abdul Rahman, oleh Sayyidina Osman bin Affan, oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, sahabat-sahabat yang sangat mulia. Abdul Rahman bin Auf meninggalkan sejumlah harta yang sangat banyak untuk ahli keluarganya sehingga tidak terhitung banyaknya. Beliau meninggalkan sebanyak 1,000 ekor unta. 1,000 darab dengan 12,000. Beliau meninggalkan 100 ekor kuda. Beliau meninggalkan 3,000 ekor kambing. Beliau meninggalkan uang dinar yang diagihkan 1/8 daripada wang dinarnya itu diagihkan kepada 4 orang isterinya kerana hak isteri daripada pewarisan dapat 1/8. 1/8 yang diagihkan kepada isterinya, setiap orang isteri yang 4 mendapat sejumlah 80,000 dinar. Bermaksud 4 orang isteri keseluruhannya ialah 320,000 dinar. Masya Allah. 320,000 dinar itu harta yang ditinggalkan kepada isteri beliau. 320,000 dinar tu baru 1/8 daripada duit yang ditinggalkan. Maksudnya kalau didarabkan dengan 8, 320,000 didarabkan dengan 8, dan kalau didarabkan pula dengan duit kita 1 dinar bersama dengan 800 ringgit, lebih kurang 2,048 juta. Itu yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan untuk keluarga Abdul Rahman bin Auf. Beliau juga meninggalkan sejumlah emas dan perak dalam bentuk jongkong. Ada lagi. Sehingga kan kalau diagih sehingga kan mereka yang mengagihkan harta tersebut terpaksa memecahkannya menggunakan kapak sehinggalah patah kapak dan penat orang yang memotongnya. Masya Allah. Kerana terlalu banyak harta yang ditinggalkan, dan kesemua itu adalah barakah doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta yang banyak itu tidak menjadi fitnah dalam hidup Abdul Rahman bin Auf, bahkan tidak mengubah gaya hidupnya. Dia adalah orang yang biasa sahaja dalam kehidupannya, sehingga orang ramai melihatnya duduk makan dan minum bersama dengan pekerja-pekerja dan hamba sahaya, dan mereka tak dapat kenal yang mana satu Abdul Rahman bin Auf. Pernah dihidangkan hidangan kepada Abdul Rahman bin Auf dalam hal keadaan beliau berpuasa, maka pada ketika itu, ketika mana beliau melihat hidangan yang dihidangkan di dalam, beliau menangis. Lalu beliau mengatakan, Mus'ab bin Umair sahabatku meninggal, demi Allah dia lebih baik daripadaku, kerana saat dia meninggal hartanya hanyalah sehelai kain yang tak dapat nak digunakan untuk menutup tubuhnya waktu dikapankan. Kemudian dunia dan rezeki menjadi luas kepada kami sehinggalah sebagaimana yang aku alami sekarang, kata Abdul Rahman, dan sesungguhnya aku sangat takut dengan ganjaran yang banyak dalam kehidupan dunia ini. Aku bimbang nanti kalau di akhirat nanti akan berkurangan. Demi Allah, kehidupan Rasulullah SAW lebih baik daripada kehidupanku pada hari ini, kata Abdul Rahman bin Auf. Itulah sebahagian daripada kisah Abdul Rahman bin Auf. Pengajaran besar yang kita dapat ambil ialah siapa kita di sisi Allah dan juga di sisi manusia ialah sejauh mana kita memberi. Kenapakah Google jadi terkenal seluruh dunia? Sebab free. Sebab memberi. Kenapa FB jadi terkenal? Sebab free. Apakah Google dan FB tak untung?
Untungnya banyak, walaupun diberi secara percuma. Maka begitulah juga kita mengharapkan adanya usahawan-usahawan, hartawan-hartawan yang bersungguh-sungguh memahami satu sedekah Allah akan gandakan 700 kali ganda. Abdurrahman bin Auf adalah contoh yang jelas yang kita dapat kita lihat bagaimana orang ini telah merealisasikan ayat Allah. Orang yang menginfakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, sebiji Allah gambarkan dengan sebiji benih yang ditanam akan tumbuh 7 tangkai, dan 7 tangkai itu pada setiap tangkainya ada 100 bijirin. Maka gambarannya ialah satu sedekah digandakan kepada 700 kali ganda sedekah. Maka beliau sungguh-sungguh yakin dengan Allah, dengan janji Allah, dan kita mengharapkan hartawan-hartawan kita, korporat-korporat kita di zaman ini juga adalah mereka yang berpegang teguh dengan keyakinan kepada ayat-ayat Allah, yang mana insya-Allah Allah akan berikan gandaan demi gandaan kepada mereka dalam merealisasikan kita katakan kejayaan kaum muslimin secara amnya. Wallahu a'lam. Allah itu dia. Baiklah Ustaz, di hujung ni Ustaz, pimpinan doa daripada Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami menadahkan tangan kehambaan kepadamu, menyeru asma-Mu ya Rahman, rahmatilah kami. Ya Rahim, kasihanilah kami. Ya Ghaffar, ampunilah dosa kami. Ya Wahhab, berikanlah penganugerahan kepada kami. Ya Allah, sebagaimana Kau telah memberikan keberkatan kepada generasi kami yang terdahulu, Kau berkatilah kami ya Allah, dan berikanlah keyakinan kepada kami sebagaimana keyakinan yang telah Kau berikan kepada mereka ya Allah. Jadikanlah kami insan-insan yang juga turut sama berjuang dalam agama-Mu ya Allah, dan menyumbang sesuatu untuk agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Engkau golongkanlah kami tergolong di kalangan mereka yang menyambung perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam, menyebarluaskan agama-Mu ya Allah, dan menyebarkan salaman dan rahmatan untuk seluruh umat manusia ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kau rahmatilah semua yang mendoakan doa ini ya Allah, berkatilah keluarganya, berikanlah keafiatan kepadanya, berikanlah kemakmuran rezeki kepadanya dan keluasan rezeki untuknya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tunaikanlah hajat dan permintaan setiap orang daripada kami ya Allah, yang mengharapkan rezeki dianugerahkan rezeki, yang mengharapkan zuriat dianugerahkan zuriat, yang mengharapkan pasangan hidup dianugerahkan pasangan hidup, yang mengharapkan ya Allah keredaan-Mu dan juga keberkatan daripada-Mu dianugerahkan kepada mereka ya Allah. Ridailah kami dan jadikanlah Nabi Muhammad meridai kami. Berkatilah negara kami dan jadikanlah negara kami negara yang diberkati oleh-Mu ya Allah. Baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Kami mengharapkan pengampunan-Mu ya Allah. Hentikanlah kezaliman orang yang berlaku zalim, dan bantulah kami ya Allah menghadapi orang-orang yang menentang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin. Taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.